Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Kita meneruskan perbincangan kita dalam bab A'malul Qulub, amalan-amalan hati ini pada bab tafakkur. Dan kita berbaki satu perkara kita nak bincang tentang tafakkur, iaitulah apakah kesan atau natijah thamarat, hasil buah yang kita dapat apabila kita melaksanakan ibadah tafakkur ini. Kerana setiap ibadah, setiap amal salih yang kita lakukan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan sebab itulah kita disuruh minta kepada Allah Taala bila kita buat satu amalan, kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bukan kebaikan dunia semata-mata dan tidak juga kebaikan akhirat sahaja. Jadi apakah kesan dan natijah kebaikan yang kita akan dapat dengan kita melaksanakan ibadah tafakkur? Antaranya dia kata at-tafakkuru miftahu kulli khair. Tafakkur, berfikir ini adalah kunci yang boleh membuka kepada segala kebaikan. Dan ini adalah benar tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tidak berfikir, bagaimana caranya kita nak melakukan kebaikan-kebaikan? Kalau kita tidak berfikir dengan metodologi yang telah kita bincangkan sebelum ini, berfikir tentang bagaimana untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terhasil pekerjaan. Ya. Sebab itulah kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, inna ahlal aqli lam yazalu ya'uduna bil-dhikri ala al-fikri wa bil-fikri ala al-dhikr hatta istayqadat qulubuhum fanataqat bil-hikmah. Sesungguhnya orang yang bijaksana, yang berakal itu, sentiasalah mereka itu akan berulang alik di antara zikir dengan fikir, sehingga celiklah dan sedarlah kalbu mereka. Lalu mereka akan berbicara dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Sebagaimana Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyifatkan tafakkur dan tazakkur itu sebagai bidharul ilmi wa saqyuhu. Bidharul ilmi, dia adalah benih ilmu. Wa saqyuhu mutarahatuh wa mudharakatuhu talqihuh. Kama qala ba'du salaf, mulahatul rijal talqihun li albabiha. Dan siramannya ialah mengutarakan ilmu. Manakala mengulang kajinya akan menjadikan ia bercambah. Seperti mana kata sebahagian salaf, perdebatan orang lelaki itu akan menghasilkan, perdebatan ahli ilmu itu menghasilkan mencambahkan pemikirannya. Perdebatan tentang ilmu, perdebatan yang dianjurkan oleh syarak, yang dilakukan mengikut adab-adabnya, ini akan menghasilkan, memerlukan pemikiran. Ya. Jadi ini adalah kebaikan. Dan kita juga telah ketahui bahawa berfikir itu yang membuka kepada iman, yang membawa kepada kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itulah Allah Ta'ala sentiasa mencela orang yang tidak beriman dengan
mencela mereka tidak berfikir atau tidak berakal atau tidak merenung dan mengkaji ayat-ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kufur itu puncanya tidak berfikir, tidak menggunakan akal, ya, punca masuk neraka itu lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak berfikir dan tidak mendengar, lahum qulubun la yafqahuna biha, ini adalah punca orang itu masuk ke neraka. Sudah cukuplah kita faham bahawa berfikirlah yang akan bawa kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Berfikir yang betul dengan cara yang betul akan bawa kepada iman, akan membawa kepada amal salih yang akhirnya natijahnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berfikirlah yang akan, yang keduanya dia kata yurithu ta'zimal ma'bud wa min thamma al-kaffa amma la yaliqu bih, membawa kepada kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Bishr bin al-Harith al-Hafi rahimahullahu taala. Ulama ada dua tokoh dalam Islam ni nama dia Bishr. Satu Bishr ibn al-Harith yang dikenali sebagai al-Hafi, yang berkaki ayam. Ini ulama tasawuf besar ahli sunnah wal jamaah. Dan kita ada Bishr ibn Ghiyath al-Marisi, yang ini ulama Jahmiyah. Ya. Ini ialah Bishr ibn al-Harith, yani al-Hafi yang ma'ruf, seorang ahli tasawuf yang besar. Dia kata law tafakkara an-nasu fi 'azamatillah lama 'asawullah. Kalaulah manusia itu berfikir tentang keagungan Allah, mereka tidak akan derhaka kepada Allah. Jadi berfikir apa faedahnya? Faedahnya berfikir itu mewariskan, memberikan kita mengagungkan rasa agungnya Allah dalam jiwa. Ya. Dan seterusnya menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak layak, daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW, kita dah ulang hadis ini beberapa kali, Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berfikirlah tentang makhluk Allah, jangan berfikir tentang Allah. Berfikir yang betul, berfikir tentang ayat Allah, ayat qauliyah dan ayat fi'liyah tentang Al-Quran dan juga kejadian alam, akan membawa kita kagum dan rasa hebat tentang Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita berfikir tentang Allah, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh akal, yang di luar kemampuannya, natijahnya apa? Natijahnya sangat buruk, tuan-tuan dan puan-puan. Natijahnya ialah akal kita menjadi rosak dan iman kita juga boleh binasa kerana mendedahkan diri kita kepada syubhat. Kata Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, Sayyidul Ta'ifah, penghulu para ulama tasawuf, kata beliau apa? Aqallu ma fil kalami suqutu haibatir rabbi 'anil qalb. Dia kata sekurang-kurang bahaya ilmu kalam itu ialah gugurnya keagungan Tuhan daripada jiwa. Sekurang-kurang ilmu kalam itu menggugurkan keagungan Tuhan daripada jiwa. Ini sangat bahaya. Kerana kalau rasa hebat kepada Tuhan sudah tidak ada dalam jiwa, akan membawa kita untuk menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kesudahan ahli kalam ini yang paling elok pun mereka ni sama ada mereka jadi, kalau mereka tak tinggal ilmu kalam, mereka akan jadi kehairanan, tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Akhirnya mereka hidup dalam keadaan tidak ada yakin,
Kata Abu Hamid Al-Ghazali, orang yang ada pengalaman yang luas dan dalam tentang ilmu kalam, dia kata apa? Aktsarun nasi syakkan 'indal mauti ahlul kalam. Orang hak paling kuat rasa ragu dan tidak yakin kepada Allah ketika hendak mati. Na'udzubillah min zalik. Ialah ahli kalam. Dah nak mati pun masih lagi ragu dan syak tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sedangkan waktu mati itu adalah waktu yang paling sepatutnya waktu yang paling kita rasa yakin kepada Allah ialah waktu nak matilah. Sebab itu Allah Ta'ala kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mati itu dinamakan yakin. Sepatutnya mati itu ialah waktu di mana kita mencapai maqam haqqul yaqin. Kita merasai dan mengalami. Nas'alullah al-afiyah. Ya? Dan seorang hamba itu seseorang itu berada di sisi Tuhannya mengikut apa yang dia yakin tentang Tuhannya. Kalau dia yakin Tuhan dia ampunkan dosa dia, Tuhan dia ampunkan dosa. Tapi kalau dia ragu-ragu tentang Tuhan, na'udzubillah min zalik. Ini adalah satu detik yang sangat getir. Ya. Puncanya kenapa? Kerana salah fikir. Silap fikir. Sepatutnya akal yang Tuhan bagi ini digunakan untuk berfikir yang membawa kepada iman, berfikir tentang keagungan Allah Ta'ala, melahirkan rasa iman, rasa hebat, rasa kagum kepada Tuhan dalam jiwa, tetapi kerana silap benda yang difikir, cara yang tak betul, berfikir tentang perkara yang dilarang, maka menyebabkan seseorang itu tidak mencapai iman. Sebaliknya, pergi kepada kekufuran. Nas'alullah al-afiyah. Sebab itu ulama salaf menegaskan kepada kita, kita jangan duk fikir tentang hakikat, kaifiat, sifat Tuhan. Kerana kalau kita mula berfikir, kita akan melakukan tashbih. Kita mula menyamakan Tuhan dengan makhluk, kita akan terjebak ke dalam qiyas syumul dan qiyas tamthil yang dicegah kita guna kepada hak Allah Subhanahu wa taala kerana akal tidak mampu. Sepatutnya pada Allah Taala itu kita hanya menggunakan qiyas apa? Pada hak Allah Taala, apakah qiyas yang dibenarkan? Yang telah kita belajar, siapa yang tahu? Ya? Kita kata kita tak boleh guna kepada Tuhan qiyas tamthil dengan qiyas syumul. Hanya boleh digunakan pada hak Allah Ta'ala itu satu bentuk qiyas yang namanya qiyas, iaitulah qiyas aula. Ya. Bagaimana itu semua sudah diperincikan hari itu di kelas hari Rabu. Ya. Kalau kita mula berfikir, bila Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia Ar-Rahman yang istiwa di atas arasy. Ya. Kita kalau sebagai seorang yang beriman, kita tahu bahawa Tuhan tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Seperti mana aku tak boleh nak fikir macam mana Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Demikianlah aku tak nak fikir macam mana Tuhan istiwa di atas arasy-Nya. Tetapi yang penting kalau dah Tuhan kata dia istiwa di atas arasy, amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Kita sebut macam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ajak kita untuk kata, aku beriman dengan Allah dan apa sahaja yang datang daripada Allah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Dan aku beriman dengan Rasulullah dan apa yang datang daripada Rasulullah seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah. Selesai masalah. Kita akan selamat di depan Tuhan.
Kita sibukkan diri kita dengan beribadah. Fikir tentang dosa-dosa kita yang kita disuruh muraqabah, yang kita disuruh mujahadah, muraqabah, muhasabah. Kalau kita berfikir tentang apa yang kita disuruh berfikir akannya, yang telah kita bincangkan sebelum ini, maka kita tidak berfikir tentang perkara yang kita dilarang berfikir akannya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya? Kita akan mendapat keyakinan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang apa yang berlaku kepada dua orang tokoh ilmu kalam, seorang tokoh daripada aliran Asy'ariyah dan seorang daripada aliran Mu'tazilah. Ya. Apa yang berlaku kepada dua orang tokoh ahli kalam ini? Mereka bertemu dengan seorang ulama ahli ibadah, ahli sunnah wal jamaah, ahli tasawuf. Dan mereka mengadu dan mereka kagum dan melihat keadaan ahli ibadah ni yang beribadah dan dia dalam keadaan yang begitu tenang, yakin, tidak ada syubhah. Kalau syubhah datang pun dia tidak ada goyah iman dia. Dia tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada orang ni kata, kami ni heran, kami ni macam-macam yang kami bincang, kami berdebat, tapi kami tak dapat rasa yakin macam kamu. Kami ni sat-sat yakin, sat lagi syubhat. Ya? Bahas balik, bincang balik, debat balik. Lepas tu tak dapat yakin. Ya? Duk mencari keyakinan, tak jumpa-jumpa. Macam mana hang dapat yakin? Dia kata, aku ni tak tahu macam apa. Aku ni dapat ilmu datang daripada Allah Ta'ala, ilmu daruri. Ilmu yang aku tak boleh nak tolak. Aku rasa yakin dengan Tuhan. Kalau hampa nak rasa macam aku rasa, hampa kena tinggal hidup hampa yang kerja duk berdebat, duk petikai ayat Quran, duk petikai hadis Nabi. Ya? Mai duduk ibadat dengan aku. Kita berzikir, kita salat sunat, baca Quran. Kita terima apa saja yang Quran kata, kita baca dengan terima. Jangan kita duk fikir, jangan kita duk berdebat. Kan? Yang ulama Asy'ariyah tu kata, aku tak boleh lah duduk dengan hang macam ni, aku ada banyak urusan lain. Dia pun tak join. Yang join si Mu'tazilah. Dia kata, aku memang nak, pasal apa? Aku dah tak boleh tahan. Aku syubhat dah banyak sangat. Aku takut kalau aku tak ikut hang ni, aku habislah. Takut iman aku nanti habis. Jadi yang si Mu'tazilah ni kata dia tak boleh. Dia kena cari jalan lain lah. Bagi dia memang cara Mu'tazilah ni tak boleh bagi dia keimanan. Jadi dia pun duduk ibadat dengan syekh tu. Ibadat lama-lama. Dia rasa yakin, dia pun dapat iman. Dia dapat halawatul iman. Subhanallah. Dia kata kalau macam itulah, ya, rupanya selama ni lah dia kata, rupanya iman yang betul tentang Tuhan ni ialah iman golongan Hasyawiyah. Ada golongan Hasyawiyah, golongan Mujassimah, Musyabbihah, dia pun dah sebut tu. Pasal apa? Pasal dia rasa yakin. Bila dia berdoa, dia rasa yakin Tuhan dengar doa dia. Dia rasa Tuhan dekat dengan dia. Dan dia rasa yakin Allah Ta'ala itu di atas arasy, terpisah daripada makhluknya. Jadi dia rasa kewujudan Tuhan. Ya? Kalau akidah ilmu kalam, kita tak boleh nak rasa Tuhan itu wujud. Sebab tu Jahmiyah kata Tuhan la syai'. La syai' is nothing. Tuhan is nothing. God is nothing. Kita tak boleh kata Tuhan, God is something. Dia menafikan the beingness of God. Keberadaan Tuhan.
Jadi kita tak boleh nak rasa Tuhan, tak boleh nak experience Tuhan. Ya. Jadi kalau dah Tuhan tak boleh dia rasai, tak boleh di experience. Kita boleh ada experience, tak boleh ada encounter dengan God. Kita tak boleh rasa, kita tak boleh rasa cinta Tuhan dan kita rasa Tuhan cinta kita. Bila kita sujud, kita tak rasa Tuhan dekat dengan kita dan kita dekat dengan Tuhan. Bila kita bangkit 1/3 malam, kita tak boleh rasa yang Tuhan semakin hampir dengan kita sebab dia turun ke langit dunia. Yang mana sepatutnya benda ini boleh dirasai kerana Tuhan adalah real, adalah betul. Kan? Tengok Nabi Yaqub alaihissalam. Anak-anak dia bawa balik baju Nabi Yusuf alaihissalam. Dekat dia pun nak sampai ke Mesir. Ya? Dia kata apa? Nabi Yaqub kata apa? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku boleh rasa bau Nabi Yusuf. Anak aku Yusuf. Dia pesan dekat anak-anak dia nak pergi Mesir. Dia kata, fatahassasu mi Yusuf. Carilah Yusuf. Dia tahu, dia boleh rasa anak dia hidup lagi. Seorang ibu, seorang ayah boleh rasa anak yang tak ada depan mata dia. Yang dah terpisah daripada dia puluhan tahun. Dia boleh rasa, kata anak dia tu hidup lagi. Dia tak putus asa mencari, akhirnya jumpa betul. Banyak kita dengar peristiwa yang macam ni. Mak, bapa boleh rasa kewujudan anaknya. Sebab anak dia memang ada, real. Kan? Ha? Bayi bila keluar daripada perut mak dia, dia mencari susu. Kenapa? Dia rasa lapar, dia rasa nak susu. Dan bila kita rasa sesuatu secara fitrah, daruri, ya, benda tu mesti kena ada. Kalau tidak ada, ya, kalau apa yang kita rasa itu tidak ada, itu adalah palsu. Itu adalah pembohongan. Sedangkan rasa adanya Tuhan, rasa wujudnya Tuhan, itu adalah rasa fitrah yang Tuhan jadikan dalam diri manusia. Rasa fitrah ya, yang Tuhan jadikan dalam diri manusia, yang mana dengan itulah kita merasai kewujudan something. Setiap benda yang wujud kita boleh rasa. Kita rasa lapar, ada makanan. Rasa dahaga, ada ayam. Kita rasa cinta, orang yang mencintai kita. Kita rasa benci, orang yang benci kita. Kerana benda tu betul. Apa sahaja yang betul, yang real, kita boleh ada rasa. Kita ada ihsas. Sama ada ihsas zahiri, kalau benda tu dekat dengan kita, kita boleh rasa, sentuh dia, kita boleh cium bau dia, kita boleh nampak dia kalau dia benda yang boleh dilihat, kita boleh dengar kalau dia ada bunyi, kita boleh rasa dengan lidah kalau dia adalah makanan atau minuman yang ada perisa. Maka itu adalah real, adalah betul. Kalau Tuhan adalah real, adalah betul, maka Tuhan can be experienced. Ya? Tuhan boleh kita alami, kita boleh rasa. Dalam kita beribadah dengan dia, kita rasa dekat dengan Tuhan. Bila Tuhan turun ke langit dunia 1/3 malam yang akhir, kita rasa dekat dengan Tuhan. Ya? Dan itulah tujuan ibadah. Sebab tu ibadah dinamakan taqarrub, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan? Dekatlah, memang dekat semua. Kita rasa dekat. Macam mana kita rasa? Walillahil mathalul a'la, Allah lebih tinggi perumpamaannya. Kalau kita boleh rasa dengan orang yang kita sayang, dengan kekasih kita, kita rasa dekat dengan dia. Kerana memang perasaan itu nyata, hakiki, realistik. Jadi hubungan, alaqah antara hamba dengan Tuhan ni ialah alaqatul hub, hubungan cinta.
Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Hubungan cinta antara hamba dengan Tuhan ini, inilah yang hendak dicari. Inilah yang menjadikan kita hamba. Kerana kita adalah abdun yang ya'tarif bi rabbih, bi ilahih. Allah adalah ilah. Ilah itu adalah yu'raf wa yu'bad wa yuhab, dan dicintai. Ini adalah rukun asasi ibadat, mahabbah. Ya. Tetapi apabila ilmu kalam menafikan perkara ini daripada Tuhan, Tuhan tidak boleh dirasai. Tuhan tidak boleh dicintai dan tidak mencintai. La yuhib wa la yuhab. La yarham, tidak merahmati hambanya. Tidak ada langsung alaqah, hubungan antara Tuhan dengan hamba. Ya. Diputuskan. Ya, diputuskan rasa ini. Diputuskan emotionally and physically. Dari sudut fizikal, Tuhan tidak diketahui tempatnya. Tuhan tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Menjadikan Tuhan sebagai satu entiti yang hanya boleh dikhayalkan oleh akal. Bukan hakiki. Ya, jadi tidak ada yakin. Macam mana nak yakin? Tak boleh rasa yakin. Yakin tak datang ke dalam jiwa. Tak boleh masuk ke dalam hati. Ya? Subhanallah. Jadi, sebab itu si Mu'tazilah ni kata, yang asalnya Mu'tazilah sekarang sudah bertaubat ni. Dia kata, kalau macam ni, dia kata memanglah golongan hak betul itu ialah Hashwiyah. Iaitulah ahli sunnah wal jamaah yang mengisbatkan Tuhan itu di atas arasnya, yang Tuhan itu ada sifat, Tuhan itu boleh dihampirkan diri kepadanya dan dia menghampirkan dirinya kepada hamba-hambanya, yang mendengar doa kita, yang melihat gerak-geri kita. Bila kita nak beribadah, kita kena beribadah dengan, Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah the bonding between us and God, yang mengikat hubungan kita dengan Tuhan. Bila kita beribadah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Yakni kita rasa, we can experience the presence of God. Kerana kita tahu Tuhan memang betul melihat kita, mendengar gerak-geri kita. Maqam musyahadah atau maqam muraqabah, dalam keadaan kita yakin yang memang Tuhan duk tengok kita, duk dengar apa kita cakap, doa yang kita minta, tahu isi hati kita. Inilah esensi ibadah yang dinafikan oleh ilmu kalam. Subhanallah. Ini jenayah yang cukup besar kepada ibadah, kepada iman. Sebab itulah kata Sayyidul Taifah Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, aqallu ma fil kalami suqutu haibatir rabbi 'anil qalb. Sekurang-kurang jenayah ilmu kalam, sekurang-kurangnya dia menjatuhkan kehebatan Tuhan, rasa hebat akan Tuhan daripada hati seorang hamba. Wal qalbu idza 'ariyat 'anil haibah 'ariya 'anil iman. Hati bila dah tak ada rasa kagum kepada Tuhan, tak ada rasa iman. Nas'alullah al-afiyah. Ya? Jadi ini
kenapa pentingnya kita membetulkan akidah. Kita berfikir dengan betul. Kita berfikir perkara yang Tuhan suruh fikir dan berhenti daripada fikir benda yang Tuhan tak bagi kita fikir. Ya. Jadi tafakkur yang betul akan menghasilkan kepada kita iktiraf, pengakuan. Ya. Dan apa kita dah baca yang hari itu minggu lepas, kataan Syekh Malik Badri berkenaan dengan proses tafakkur, daripada kita merenung sahaja, melihat, kemudian kita relatekan, nak naik sampai kepada makam yang keempat. Inilah yang kita nak, tafakkur itu menghasilkan syuhud. Nak naik kepada makam musyahadah, daripada makam muraqabah, naik makam musyahadah. Dan kita tak boleh pergi kepada muraqabah dan musyahadah ni melainkan dengan kita tafakkur. Ya? Sebab itu kita disuruh berfikir tentang ayat Allah Ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran. Allah kata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ini ayat qauliyah, tanda Tuhan secara bacaan. Ayat Tuhan yang bersifat perkataannya sendiri. Diturunkan tidak lain tidak bukan liyadabbaru ayatih. Untuk kita tadabbur ayat-ayatnya. Yang ini ditarik nikmatnya oleh ahli kalam dengan mereka mendakwa bahawa kalam Tuhan tidak memberi keyakinan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenayah ahli kalam pada dua ayat. Yang dua inilah ayat yang kita nak beriman dengan Tuhan. Kita tak ada jalan lain dah. Tuhan bagi kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita keluar daripada perut mak kita, kita tak ada ilmu apa. Tetapi Tuhan beri kepada kita alat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tapi Tuhan beri kepada kita pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Alat. Yang inilah caranya kita nak mendapat iman. Dan alat ini mesti digunakan. Untuk apa? Untuk merenung tanda, sains yang Tuhan dah sediakan. Dan tanda itu ada dua. Yang pertama, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Al-Quran. Makna kata kita, siapa pun orang kalau baca Quran, masuk Islam, beriman. Antara kisah yang sangat menakjub yang saya pernah dengar di zaman moden kita ni, saya tengok dekat YouTube lah, kisah satu pakcik ni, orang putih di Eropah sana, di barat. Dia cerita macam mana dia masuk Islam. Bukan ada siapa dakwah dia. Dia naik kapal terbang, ya. Lepas tu masa nak turun tu, dia nak ambil beg dia dekat atas, tiba-tiba dia terjumpa satu naskah Quran, terjemahan sekali, yang orang sebelum dia ke siapa ke tertinggal di atas tu. Dia pun ambil dengan niat nak cari siapa punya, nak bagi balik, tapi tak jumpa tuan dia. Dan mungkinlah orang tu nak dakwah ke tinggal naskah Quran. Akhirnya dia baca. Dia baca Quran ni tadi. Bukannya dia pergi mengaji kelas tafsir ke. Tak, dia baca sendiri dia lah. Dia baca ayat Quran, dia nak baca Quran pun tak kerti, dia baca makna, terjemahan tu, translation tu. Untuk faham makna Quran. Akhirnya dengan dia baca tu, dia pun yakin bahawa Muhammad ni memang Rasulullah,
bahawa Allah ni Tuhan yang Maha Esa. Dan dia hidup dengan keyakinan itu seberapa lama tanpa dia tahu apa syariat Islam. Tapi dia memang duk yakin dan dia kata memang dia ni orang Islam. Dia duk kata kat diri dia Islam. Tapi dia tak tahu syariat, tak tahu semayang, tak tahu apa. Sampai satu hari dia jumpa orang duk buat street dakwah. Orang tu panggil dia kata, Pak Cik mai, saya nak dakwah gini-gini. Pak Cik tu kata, saya memang dah lama dah percaya Muhammad ni Rasulullah, Allah ni Tuhan Maha Esa. Saya gini-gini, saya jumpa Quran, saya duk baca selama ni terjemahan dia, saya memang yakin. Dan saya memang duk kata, cuma saya tak tahu. Tak ada siapa nak, saya tak jumpa orang nak ajak saya semayang, puasa, zakat, haji. Subhanallah, tuan-tuan, dia ni dah masuk Islam. Kalau dia mati masa tu, selamat dia kekal dalam syurga. Tak gitu. Bukan ada siapa. Baca Quran saja. Tak payah kita duk ambil cerita daripada sirah tu lagi dia pun kata dah tu sirah. Tak ni nak cerita hak zaman law jadi sungguh. Kan? Bahawa tak perlu banyak benda kita nak beriman dengan Tuhan ni. Yang kita kena ada ialah mata, telinga, otak yang berjalan, hati yang suci. Yang bersedia untuk menerima kebenaran bila kebenaran tu datang. Tu saja. So kalau satu orang tu dia memang di atas fitrah, kan? Di atas fitrah, bila dia bertemu benda tu, dia akan buat. Macam mana budak kecil, baby keluar daripada perut mak dia, memang dia di atas fitrah untuk menyusu, minum susu. Tak perlu kita nak kena hantar baby ni pergi ambil kursus dengan nurse ke apa, tak payah. Keluar, kita mak dia letak dekat puting susu, dia sedut isap. Orang buat scan, tengok cara baby sedut susu, dia berkata satu proses yang cukup susah. Tidak kurang susah nak isap susu ni dengan mengunyah dan menelan makanan yang pejal. Bukan senang. Siapa ajak? Dia memang tak ada, bukan ada siapa ajak dia, bukan ada siapa habaq. Macam ni cara nak sedut susu, buka mulut. Tak ada siapa ajak. Tapi dia di atas fitrah. Fitrah ni makna dia ada inclination. Dia ada kecenderungan. Dia ada, orang kata apa, ability, keupayaan. Tinggal nak tunggu je, nak jumpa benda tu je. Jumpa jadi. Orang mengantuk, tinggal nak jumpa katil dengan bantal. Dia rebah-rebah atas katil bantal, lena. Kan? Itulah fitrah. Nak faham fitrah tu lagu mana? Macam tu lah fitrah. Kan? Bukan ada siapa nak kena ajak lagi dah, tak payah. Kan? Jadi kita ni dengan ayat-ayat Tuhan macam tu. Yang kedua ialah kejadian alam. Yang mana kalau siapa pun merenung kejadian alam, dia tahu ada Tuhan. Dia tahu alam ni makhluk ada yang menciptakan. Sebab tu payah kita nak jumpa orang yang mengingkari. Ingkar apa? Ingkar kewujudan Tuhan. Tidak ada, payah. Kita nak jumpa orang yang betul-betul jadi ateis. Yang memang dia strong ateis. Orang ateis yang memang kata dia ni memang ateis sungguh. Ya? Yang nak kata bahawa dia ni sungguh-sungguh. Ya? Tidak percaya Tuhan, tidak ada. Dia mungkin boleh juhud, ingkar dengan mulut. Pasal apa? Pasal dia hidup keliling dengan tanda kewujudan Tuhan pencipta bagi alam. Ya? Tidak ada yang nak boleh menyangkal. Sebab bila mata tengok kejadian dirinya sendiri, tengok bagaimana
pertumbuhan dirinya. Dia tahu bahawa dia ni makhluk dulu tidak ada, maka apa yang tak ada mestilah ada yang menjadikan. Itu fitrah, daruri. Tak boleh nak berpisah daripada manusia. Ilmu la yanfakku anin nafs. Ilmu yang tak boleh pisah daripada jiwa. Yang mana bila dia tengok, dia terus tangkap, dia terus melazimi. Yalzamu minat tarafain. Sebab apa? Dalil ni, apa makna dalil? Bila kita kata kejadian alam adalah dalil kepada wujudnya Tuhan. Apa makna dalil? Maknanya kejadian alam adalah kelaziman daripada kewujudan Tuhan. Yalzamu min wujudil makhluk wujudul khaliq. Ya? Maknanya dia adalah lazim kepada satu lagi. Kadang-kadang lazim dari sepihak, kadang-kadang daripada dua pihak. Ya? Dia tak ada tengah-tengah dah. Perantara tidak ada. Dia macam magnet. Magnet kalau kita letak dia dengan besi, dia terus tarik. Dia tak perlu lagi benda ketiga nak tarik. Tak payah. Betul tak? Api dengan kertas. Kita ada api, kita bubuh kertas, terbakar ada. Tak payah nak bubuh benda lain dah. Tak perlu kepada nombor 3. Dia 2 tu cukup jadi. Tu maksud dalil. Kan? Dia melazimkan satu lagi. Kan? Jadi alam ni, kejadian alam ni, bila kita tengok, kita tak ada Tuhan. Tak perlu kepada penerangan yang lebih-lebih. Dia tak perlu kepada penerangan lain. Itu maksud dia. Jadi ini adalah asalnya. Inilah dua cara kita nak kenal Tuhan. Fitrah dengan ayat. Kalau salah satu daripada ini diselewengkan, hilanglah iman, tuan-tuan dan puan. Hilanglah iman. Sama ada fitrah kita dikelabukan. Ya. Seperti mana sabda Nabi SAW dalam hadis Qudsi yang Nabi riwayat daripada Allah Ta'ala kata, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Aku ciptakan hamba-Ku semuanya hunafa, dalam keadaan fitrah, bersedia untuk beriman dengan Aku. Wa ahlaltu lahum kullama nahaltuhum. Aku halalkan bagi mereka semua yang Aku bagi kepada mereka. Fa'atathum asyayatin fajtalathum. Lalu datang kepada mereka syaitan. Lalu syaitan itu memesongkan mereka. Ini pendorong yang pertama yang memesongkan fitrah. Yang kedua, mak bapak. Nabi kata kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Apa makna hadis ni? Maknanya manusia ni dilahirkan atas fitrah, kesiapsediaan untuk mentauhid ke Allah. Tetapi dia buat syirik pasal apa? Kerana ajaran mak bapak. Tak ada orang jadi Yahudi Nasrani sebab benda tu masuk akal. Tak ada. Atau dia menenangkan jiwa. Betul tak? Tak jumpa. Sebab tu alasan yang kita selalu dengar bila orang nak masuk Islam, dia mai jumpa kita. Dua orang yang saya pernah pengalaman nak masuk Islam. Islam tu saya dah yakin betul. Kenapa tak masuk Islam lagi? Alasan yang sama. Family, mak bapak. Kan? Tapi saya nak kena tanya mak, takut mak saya nanti nak tanya, nak bagi tahu family macam mana. Yang seorang tu nanti kalau saya masuk Islam, banyak hukum hakam Islam
yang mungkin akan saya tak boleh buat dengan mak bapak saya ada belah anjing. Ini antara pengalaman. Kita kata subhanallah, memang maha benar Allah Ta'ala, maha benar Nabi-Nya SAW. Hakikatnya mereka duk kekal atas agama nenek moyang tu bukan sebab agama tu betul atau agama tu sesuai dengan jiwa mereka. Hanya kerana mak bapak. Sedangkan hak fitrah tu, hak logik tu Islam. Kan? Dia tanya orang Kristian, you beriman dengan Trinity ni sebab apa? Sebab dia logik ke? Pope Vatican pun tak kata Trinity tu logik. Bahkan dalam agama Kristian, mereka sudah menerima hakikat bahawa Trinity adalah benda yang di luar daripada logik. Sebab tu Immanuel Kant, ulama besar Kristian yang juga dianggap sebagai ahli falsafah zaman moden yang paling berpengaruh. Kant, dia telah buat satu formula, dia kata sebenarnya kita tak boleh tahu, we cannot know something in itself. Kita tak boleh tahu sesuatu benda pada hakikat dirinya sendiri. Dia kata setiap benda yang kita nampak secara fizikal, secara fenomena, dia ada noumena, dia ada bahagian yang metafizik. Yang metafizik ni kita takkan boleh tahu sampai bila-bila. So kita tak boleh tahu setiap benda tu apa dia hakikatnya. Sebab apa dia kata lagu tu? Sebab dia kata walaupun hampa tahu kata 1 tambah 1 tambah 1 equals to 3, equals 3. Ini dalam alam fizikal, alam fenomena. Tetapi tidak semestinya pada hakikatnya benda itu fi nafsil amri, dan sila ulama Islam dah guna fi nafsil amri itu. Something in itself. Ya. Hakikat benda pada dirinya sendiri. Tidak semestinya 1 tambah 1 tambah 1, 3. Itu ialah apa yang zahir pada akal kita daripada fenomena fizikal. Belum tentu itu adalah hakikat yang sebenar-benarnya. Pasal apa? Pasal dia nak benarkan Trinity. Subhanallah. Ini satu bentuk pemesongan fitrah. Pemesongan logik akal. Sanggup. Kerana akidah itu tidak masuk akal. Kerana akidah itu masuk akal, dia tak perlu buat benda-benda yang tak berakal macam ni. Jadi, tidak ada orang beriman dengan selain daripada agama Islam kerana benda tu memang meyakinkan dirinya. Kita sudah jumpa 2-3 bukti. Bukti daripada sejarah, bukti daripada semasa. Sudah cukup untuk kita buat kesimpulan. Jadi fitrah itu, kalau dipesongkan fitrah, habis, naya. Oleh syaitan, oleh pengaruh luar. Ibu bapa, pengaruh rakan-rakan, kawan-kawan, hawa nafsu, syahwat. Ini semua syaitan lah. Syaitan tu masuk syaitan dia yang dibawa fikir dia adalah syahwat dan syubhat. Syahwat memesongkan fitrah. Sebab tu orang yang dah terjebak dalam syahwat, dia sanggup buat benda-benda yang sebenarnya tak masuk akal, tak logik dan jijik pada fitrah. LGBTQ+. Ini tak masuk dengan fitrah. Tak dan nak habis bulan ni Pride Month LGBTQ+, yang sedang di-enforcekan. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, mereka tak boleh ubah fitrah melainkan dengan kekerasan, dengan pemaksaan. Daripada sebelum ni, Pride Month ini adalah sambutan golongan LGBTQ+, sama mereka. Tapi tahun ni Amerika Syarikat dengan PBB menyambutnya secara resmi, official. Joe Biden, tua nyanyuk tu, dia kata,
Kita nak dia tahu bahawa kita ni adalah nation of pride. Bodohnya. Nation of pride dengan bahasa mudahnya, bangsa tak tahu jantina. Ini manusia macam ni, kita tak payah takut lah. Jantina dia pun dia tak tahu. PBB di Rockefeller turun habis bendera-bendera negara. Bendera nations flags. Tiang-tiang hak tempat berterpacaknya bendera-bendera negara-negara dunia, termasuk bendera negara kita lah. Diturunkan dan dinaikkan, diganti dengan bendera pride. Bendera infinity rainbow, pelangi infinity. Nas'alullah al-afiyah. Satu penghinaan. Cubaan untuk memaksa. Semalam dalam satu budak, bukan orang, rasanya bukan orang Islam pun, di sekolah di belah Amerika sana kot, dia rekod, dia bincang dengan cikgu dia. Cikgu dia nak paksa, kata gender is not genital. Gender bukan diukur dengan alat sulit kemaluan. Sampai ke tahap itu. Dulu di Malaysia ni ada satu persatuan. Tapi anak tak nampak mereka aktif. Dulu kita dah bentang dulu. Di Yayasan Taklim dulu ada buat slide. Kalau siapa ingat. Kita alhamdulillah program-program kita ialah program yang kita boleh kata benda tu advance. Walaupun belum lagi orang kata belum meletup, tapi kita sudah buat penerangan dan penjelasan, dan itu yang sepatutnya. Taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yayasan Taklim ni program-program dia sebelum ni kita dah buat, walaupun isu tu belum lagi meletup, belum sempat meletup, kita sudah buat penjelasan dan penerangan. Kita ada satu, ingat lagi slide yang dulu tunjuk, satu pertubuhan yang menggagaskan benda yang sama. Betul tak? Dia kata kita tak boleh iktiraf gender jantina berdasarkan alat sulit kemaluan. Gender ni adalah define dengan kecenderungan sexuality dan rasa orang itu. Dia rasa dia apa? Dia rasa dia jantan, dia jantan. Dia rasa dia betina, dia betina. Bahkan sampai ke tahap itu dari mula-mula gender. Dan tahap nihilism di barat sampai dah ke tahap seorang itu boleh redefine diri dia untuk benda lain. Ada orang tak nak define diri dia sebagai human, sebagai manusia. Ada yang define diri dia sebagai anjing, sebagai dog. Ini boleh carilah. Di Eropah sana ada manusia hak daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, lepas 8 pagi petang pergi kerja jadi manusia, balik pukul 5 petang lepas kerja jadi anjing. Hidup macam anjing. Semalam dalam berita di France, bukan berita Malaysia lah, berita Malaysia mana nak cerita bab-bab ni. Di France, satu ni dia ada gerakan baru yang mereka ni belum lagi masuk warna mereka dalam LGBT tu, tapi mereka baru lagi, dahsyat lagi. Dia panggil eco-sexuality. Eco-sexuality ni golongan yang menggagaskan hubungan seksual dengan alam. Kahwin dengan pokok, dengan tanah, dengan batu, dengan kayu. Di Perancis malam, golongan eco-sexuality ni buat satu majlis program yang disupport oleh local council, oleh bandaran, kerajaan tempatan. Buat pertunjukan show di mana seorang jantan makhluk hina ini dengan keadaan tidak seurat benang ada di badan dia, buat
hubungan seks dengan pokok. Di depan penonton-penonton dengan ada budak-budak kecil. Budak-budak kecil main tengok. Pride Month bulan ni, budak-budak kecil diheret mak bapak mereka pergi. Sekolah-sekolah di barat buat program-program Pride Month. Dan ada negara Eropah mana yang dah keluar peraturan mana-mana ibu bapa especially mak bapak orang Islam lah yang mengajak anak dia untuk anti dengan LGBTQ+, dianggap telah melakukan child abuse dan mereka boleh ditarik hak jagaan terhadap anak. Dan ini berlaku di mana, di Sweden ke di mana, seorang budak perempuan anak orang Islam nama Maryam budak tu, ya, diambil hak jagaan daripada mak bapak dia, diberi kepada pasangan gay, pasangan lelaki. Ya. Ini cerita pasal lari fitrah. Fitrah ni kalau lari, tuan-tuan, fitrah ni adalah ra'sul mal, kita punya capital dalam iman. Kalau lari, jangan kata kita hilang iman, hilang kemanusiaan. Na'udzubillahi min zalik. Hilang identiti, hilang wujud. Mana cerita ni cerita pasal fitrah. Yang kedua yang kita dalil kita nak boleh kenal Tuhan ni ialah al-ayatul qawliyah wal ayatul fi'liyah. Ayat Tuhan yang berbentuk kitab dia yang diturunkan, al-ayatul munazzalah dengan al-ayatul makhluqah. Ayat yang Tuhan dia ciptakan, kejadian langit bumi. Ya, diri kita sendiri. Tetapi ilmu kalam datang dengan jenayah kepada kedua-dua benda ni. Apa ilmu kalam buat? Ilmu kalam pertama sekali, dia pun suruh kita buat fitrah baru. Kita kena kalih fitrah. Dia kata man arada an yadkhula fi hadhihi al-mabahith al-ilahiyah falyuhdith li nafsihi fitratan ukhra. Siapa nak menceburkan dirinya ke dalam bidang ketuhanan, bidang teologi ketuhanan, hendaklah dia wujudkan baginya fitrah yang baru. Dia suruh kalih fitrah. Dia suruh tukar logik akal. Dinisbahkan wasiat ni kepada Aristotle dan dinukilkan oleh Fakhr Razi sebagai tanpa asas. Dia kata siapa nak belajar ilmu tauhid depa lah, tauhid Asy'ariyah, kena buat fitrah baru. Sebab tu kata Abu Hamid Al-Ghazali, bila ditanya kepada dia, awak orang awam kalau dengar ayat Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, depa akan kena syubhat tashbih ke? Dia kata tak. Orang awam hak tak mengaji macam kami belajar, apa yang kami belajar, dia takkan rasa ayat ni ada tashbih, dia kata. Ayat ni hanya memberi rasa waham tashbih kepada orang yang macam kami, yang depa anggap depa adalah golongan intelektual lah. Tapi hakikatnya mereka adalah golongan yang sudah terpesong fitrah. Terpesong fitrah. Mereka ni bila dengar ayat Al-Quran, dan bila fitrah ni sudah terpesong, sebab mereka nak kena terima perkataan ahli falsafah yang tak masuk akal. Mereka nak kena terima perkataan ahli falsafah yang kata sesuatu benda itu memang wujud walaupun dia tidak boleh dirasai. Tidak ada di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak depan, tidak di belakang. Tapi dia wujud. Macam mana kita nak terima benda itu wujud sedangkan semua sifat wujud tidak ada padanya? Melainkan dengan fitrah yang baru, dia berkata. Itu jenayah pada fitrah. Jenayah pada ayat munazzalah, ayat Quran yang diturunkan Tuhan. Dia tarik dalalahnya. Dia kata ayat Quran la tufidul yaqin, tidak memberi faedah yakin.
Dah lah tak bagi faedah yakin. Faedah yakin tak bagi Quran ni. Kata mereka, puak mereka lah. Puak ahli kalam. Lepas tu lagi teruk lagi. Yuhimu tashbih pula. Memberi waham tashbih pula. La ilaha illallah. Pertama, dia kata Quran la yufidul yaqin. Tak beri faedah keyakinan. Tu pun dah kira teruk, dah kira bejat, dah kira banjingan, dah cukup hebat, dah cukup celaka dah ayat tu. Kan? Tambah lagi kebejatan dan kebangsatan, dia pergi kata pula, wa kullu nassin awhamat tashbiha. Dan setiap nas yang memberi waham tashbih, nas bagi waham tashbih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak cukup dengan hang hina, hang peleceh, hang pelekeh kalam Tuhan. Hang kata Tuhan bercakap tak yakin. Lepas tu hang kata pula Tuhan bercakap secara membohong, memberi tipu daya dengan mengatakan ayatnya mengandungi waham tashbih. Subhanallah. Ya. Itu ayat qauliyah. Ayat fi'liyah, munazzalah, jenayah mereka juga besar. Mereka mempersulit dan memperumitkan. Dia berkata kita bila tengok kejadian alam, belum tentu kita boleh kata alam ni makhluk, alam ni baharu. Kena ada muqaddimat, kena ada dalil-dalil akli, kena ada teori-teori yang kami bina, yang kamu kena beriman, yang kamu kena percaya benda ni dulu. Kalau kamu tak beriman dengan benda ni, kamu tak boleh kata alam ni makhluk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kamu tak boleh kata alam ni makhluk, kamu tak boleh jadikan dia sebagai dalil adanya pencipta. Macam tu pula. Ni jenayah ilmu kalam kepada iman, kepada yakin, kepada tafakkur, kepada amalul qulub keseluruhan. Nak beritahu betapa bahayanya. Daripada pemikiran tafakkur tadi menghasilkan iman, kerana ilmu kalam dia balik jadi kufur, jadi ilhad, jadi ta'til, jadi tamthil. Hilang rasa haibah kepada Tuhan, hilang rasa takut, hilang rasa cinta kepada Tuhan, rasa harap kepada Tuhan, hilang habis. Subhanallah. Jadi inilah benda yang kita sangat takut dalam ibadat tafakkur ni, yang boleh merosak dan memesongkan tafakkur. Jadi tafakkur ni banyak faedahnya, memberikan hikmah dan kehidupan hati, memberikan iktibar, memberikan, dia merupakan jendela yang membolehkan pandangan mata melihat urusan dunia dan akhirat, yang membawa kita menyeberang daripada kita melihat matahari, badan kita, kejadian kita, langit dan bumi, kepada melihat Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya? Dengan mata hati kita, yang membawa kita beramal kepada akhirat, yang membawa kita kepada qanaah dan zuhud di dunia ini. Rasa cukup dan tidak rasa tamak kepada apa yang tidak Tuhan beri kepada kita daripada rezeki yang ada di tangan orang. Mengenal diri, apakah bahaya diri, ya? Supaya kita kenal diri kita, selok-belok kita, apa rahsia dan syahwat-syahwat kita, supaya kita jaga diri kita daripada terikut. Memperbaharui dan menyegarkan iman. Dan dia adalah jalan yang kuat untuk mengelak, untuk menolak dorongan syahwat. Kita fikir tentang azab Allah,
kita fikir tentang kurniaan Tuhan, maka kita rasa malu, takut dan segan nak maksiat kepada Tuhan. Kita fikir tentang akibat buruk, kelazatan yang sebentar tetapi penyesalan yang kekal. Azab yang kekal kalau kita langgar perintah Tuhan. Itu semua datang dengan berfikir. Ya. Tuhan kata laqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Zulaikha memang isteri Al-Aziz itu yang jaga Nabi Yusuf tu memang dah kemaruk sangat dah dengan dia. Dan Nabi Yusuf juga boleh jadi akan rasa teringin kepada dia kalaulah tidak kerana burhana rabbih. Kalau tidak kerana dia ingat tanda-tanda keagungan Tuhan. Kalau Nabi Yusuf tak fikir pasal kehebatan Tuhan, masa tu dia akan buat benda itu. Yang menghalang Nabi Yusuf daripada buat benda tu apa? Tafakkur fi barahinillah. Berfikir tentang bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mengelak dia daripada terjebak ke dalam maksiat. Subhanallah. Jadi inilah dia apa yang kita nak bincang tentang tafakkur secara ringkasnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini memberi faedah kepada kita dan juga kepada diri yang bercakap terlebih lagi. Selamat menyambut 10 Ashura Zulhijjah dan semoga kita mempertingkatkan amalan bermula daripada hari yang pertama ini untuk kita bersama-sama menghidupkan hari-hari Ashar ini, hari-hari 10 ni dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Ibadat tafakkur, ibadat yakin, ibadat ikhlas yang telah kita belajar dalam hati kita timbulkan yang mendorong kita untuk beribadat dengan zahir anggota badan kita juga, dengan lisan kita. Ya. Ini adalah 10 benda, 10 yang salah paling jaga. 10 malam akhir Ramadan, 10 hari awal Zulhijjah dan 10 hari awal Muharram. Ini 30 hari ini, 30 waktu ini kena jagalah. Ya. Dan ini kita dah ada pada 10 yang kedua. Dulu kalau kita dah terlepas 10 yang pertama, 10 akhir Ramadan, ini kita berada pada hari afdalu ayyamid dunia. Hari-hari dunia yang paling afdal di sisi Allah. Ya, janganlah kita sia-siakan peluang yang Tuhan Azza wa Jalla bagi kepada kita ini. Ya, hidupkan dengan majlis ilmu, majlis amal, majlis zikir, majlis tilawah Quran. Ya. Sebab apa, orang di Mekah sana memang duk sibuk ibadah. Ya, tetapi Tuhan bukan hanya ada di Mekah. Allah Ta'ala muhitun bi kulli syai' fawqa kulli syai'. Tuhan berada di atas meliputi segala sesuatu. Janganlah kata aku tak pergi Mekah, dia aku tak payah ibadat. Tak, kena ibadat juga. Ya, macam mana orang di Mekah duk pulun kalut buat ibadat lah ni, kita di Malaysia di mana pun kena pulun kalut buat ibadat juga. Ya, macam mana orang di Mekah sana, di Madinah sana tak berhenti, tak berehat, letih duk buat ibadat, tak berhenti-henti, tak putus-putus. Macam tu juga kita di Malaysia ni pun lebih lagi. Ya. Jadi itulah kita kena faham karunia Tuhan kepada kita dengan dia bagi 10 hari yang afdal dunia ini supaya kita dapat redha dia. Kalau dulu kita kata tak dan pasal malam mengantuk, ini Tuhan bagi siang. Tuhan bagi siang. Ya. Dan Tuhan tidak hadkan ibadat. Subhanallah. Ajaib. Kalau 10 malam akhir Ramadan, ibadat dia tertentu. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Man qama lailatul qadri. Dia khususkan ibadat itu dengan qiyamul lail, dengan solat malam. Ya? Tetapi 10 hari Ashar Zulhijjah, dia tidak ada ibadat apa yang tentu Tuhan buat apa ibadat pun. Nak puasa pun boleh, nak baca Quran boleh. Pergi kerja.
dengan niat mencari rezeki yang halal, nak bagi nafkah yang halal kepada anak bini, kerja tu jadi ibadat. Suri rumah 10 hari Ashar Zulhijjah. Kalau selama ni bangkit, masak, kemas rumah, basuh baju, tak ada niat, 10 Ashar Zulhijjah pasang niat, kata ini buat kerana lillahi ta'ala, ya Allah aku buat ni sebab nak dapat pahala jaga anak, jaga suami, jaga anak, jadi ibadat kan. Subhanallah, dengan niat amal yang biasa jadi ibadat. 10 Ashar Zulhijjah ini dia tidak ada ibadat tertentu kan. Cuma apa ibadat yang dibuat 10 Ashar Zulhijjah ni jadi afdal, lebih daripada hari lain tu dah. Apa ibadat pun, ibadat yang memang kita duk buat dah, sembahyang 5 waktu, zikir pagi petang, zikir lepas solat, kita buat dengan lebih penghayatan, so dapat lebih lagi ganjaran daripada hari-hari besar kan. Nak apa lagi karunia Tuhan yang begini hebat, begini besar, kalau kita tak ambil peluang, wallahu alam, payahlah kita nak cakap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.